Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati jawatankuasa Masjid Al-Mu'minun, terutamanya muslimat-muslimat daripada masjid yang saban bulan sebelum ini bersama dengan saya secara live face to face, tapi disebabkan PKP ni kita tidak dapat bersiaran secara berdepan, dan alhamdulillah atas inisiatif sahabat masjid Al-Mu'minun dapat kita bertemu di alam maya. Dapat jugalah bersua muka, tapi saya tak nampak muslimat, saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, alhamdulillah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia akan beri ganjaran pahala dari sesiapa-siapa yang join kita punya majlis ilmu pada pagi ini. Terima kasih kepada semua penonton-penonton FB Live pada pagi ini. Dan sebenarnya tuan-tuan, kita agak ketinggalan sedikit. Sebab apa? Sebab mungkin disebabkan kita terlalu sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan balik kampung. Kita tanya-tanya bila kedai gunting rambut nak buka. Kita rasa teruja nak tunggu restoran boleh kita makan bersama dengan keluarga. Kita teruja bila mana boleh melancong. Tapi kita tertinggal macam mana ya? Maksud saya ialah, bila saya fikir balik tuan-tuan dan mati Allah, saya rasa kita tertinggal satu benda yang Allah jadikan bulan Ramadan itu. Dia ada output dia. Allah jadikan Ramadan itu bukan dengan saja-saja nak jadikan Ramadan, bukan saja-saja nak jadikan puasa, tetapi matlamat puasa yang cukup murni, yang lebih murni, lebih penting daripada balik kampung, lebih penting daripada kedai gunting rambut, lebih penting daripada buka restoran. Apa dia? At-taqwa. At-taqwa. Itu yang kadang-kadang kita, sebab barangkali sebab orang duk fikir bila nak habis PKP kan, akhirnya kita tidak bicara langsung soal takwa yang merupakan output ataupun natijah matlamat kesan yang lahir daripada puasa sebulan bulan Ramadan. Ini kita nak bincang pada pagi ini supaya kita jangan jauh tertinggal. Terima kasih dan syabas kepada sahabat Masjid Al-Mu'minun ya. Cuba kita lihat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, yakni dalam bulan Ramadan sebulan, sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Ini matlamatnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut menggunakan kalimah la'alla. La'alla ni benda yang tidak pasti, benda yang berkemungkinan, benda yang mudah-mudahan, benda yang dipanggil semoga, benda agar, yang kita pun tak tahu akan berlaku ke tidak takwa tadi. Sebab tu tuan gunakan la'alla. Tak semestinya orang berpuasa Ramadan sebulan dia akan mendapat takwa, tapi Tuhan kata mudah-mudahan dia mendapat takwa, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala dalam ayat tadi tuan-tuan, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Input mesti ada iman dulu. Nak puasa Ramadan mesti ada iman. Kemudian kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Puasa itu proses. Orang beriman melalui proses puasa, maka dia akan keluar outputnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Subhanallah. Kapas, kekabu lah, kekabu. Dia ada pokok kekabu kan, ada buah kekabu. Dia pun bila dah cantik kekabu tu kita ambil, kita proses masuk dalam kilang kekabu. Kemudian keluarlah jadi bantal, keluar jadi tilam, keluar jadi macam-macam tuan-tuan. So begitu juga kulit lembu. Kulit lembu masuk dalam kilang, dia keluar jadi jaket, dia keluar jadi beg kulit, dia keluar jadi kasut kulit.
Itulah namanya input, proses, output. Sekarang kita hanya bicara tentang proses saja. Tapi apa yang lahir daripada proses tadi? Kilang Ramadan dia melahirkan apa? Yang itu kita tak bincang. Kita bincang nak balik kampung, kita bincang nak makan lemang, kita bincang nak balik raya, kita bincang bila nak berakhir PKP, kita bincang bila nak buka sekolah. Tapi selepas Ramadan lepas tu kita bincang output je, iaitu at-taqwa. Di mana taqwa tadi, tuan-tuan dan puan-puan Allah? Taqwa ni apa dia? Apa dia taqwa ni? Senang cerita, kita nak bincang taqwa pada pagi ni. Taqwa ni tuan-tuan dan puan-puan Allah, kata Imam Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dia menceritakan takwa tu apa. At-taqwa ni al-khawfu minal jalil, kata Ali. Ali kata takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan Rabbul Jalil. Kita cek diri kita, kita muhasabah diri kita, saya muhasabah diri, saudara-saudari semua muhasabah diri, apakah kita sudah semakin takut ataupun ada rasa secebis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun masih lagi main-main dengan Allah. Ada orang main-main dengan Allah, main-main dengan hukum Allah, main-main dengan halal haram, masih main, tak apalah, arak, boleh minum arak, ya, asalkan tak mabuk, ya, gitu ke? Sedangkan itu adalah peraturan Allah SWT yang telah memang mengharamkan arak. Tak apalah, pakai buka aurat sikit pun, bukan semua buka, ya, buka hanya lengan dengan leher je. Adakah kita tidak takut pada Allah Rabbul Jalil, ya? Jadi dalam keadaan kita setelah berpuasa Ramadan, kita tengok kesannya, adakah saya dan juga tuan-tuan makin takut dengan Allah ataupun makin berani mencabar Allah? Rasuah sikit tak apa, ya, tak boleh banyak, tak boleh, alah, sekadar 6-7 ribu tu okey lah. Yang tak boleh ratus-ratus ribu. Dia tak kira rasuah ni RM1 pun tak boleh, 10 sen pun tak boleh rasuah, asalkan nama rasuah. Sebab kenapa orang tak nak ambil rasuah? Sebab dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia takut pada hukum Allah Azza wa Jalla. Alah, riba je, sikit je, saya tak bunuh orang ustaz, saya ambil riba je. Sedangkan dosa riba itu, kata Nabi, lebih besar daripada dosa 36 kali berzina. Sebab tu biar ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah itu rasa memang ada takwa dalam diri kita. Rasa takut. Rasa takutlah kalau melewat-lewatkan semayang. Ni takut Allah Taala marah, ya. Kenapa aku boleh buat awal satu benda, boleh pergi airport kita pergi tuan-tuan, pukul 6 kita berlepas, pukul 4 dah ada dah. Pukul 4 dah ada dah tercangak di KLIA. Awal tu 2 jam. Sebab apa? Sebab itu peraturannya. Tapi dengan Allah, ialah, maghrib pukul 7.23, pukul 7 suku sempat lagi sembahyang asar. Kita macam ada benda lebih penting dalam hidup kita, dalam dunia kita ini, daripada Allah. Sedangkan Allah lah yang patut kita takuti, ya? Sebab Allah Maha berkuasa. Dia boleh buat apa sahaja kepada kita, tuan-tuan. Dia boleh bagi rahmat, dia boleh bagi azab, dia boleh bagi nikmat, dia boleh tarik balik nikmat, dia boleh bagi sihat, dia boleh bagi sakit pada kita, dia boleh bagi kaya, dia boleh bagi miskin, dia boleh tukar, tuan-tuan, serta-merta. Kadang kita sekarang, berapa ramai orang yang hari ni pagi ni makan nasi lemak kita cukup cantik, segar bugar, tengah hari mati. Allah Ta'ala punya kuasa. Berapa orang yang sakit, ya, tak mati-mati, yang sihat pula mati. So kita fikir Allah Ta'ala ni Maha berkuasa. Sebab tu kita kena takut pada Allah Ta'ala lebih dari segala-galanya. Satu, ya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wal amalu bitanzil. Yang keduanya ialah takwa itu ialah kita beramal dengan Al-Quran, isikan Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Quran tidak diturunkan kepada malaikat. Quran tidak diturunkan kepada bukit, bukau, gunung, ganang. Quran tidak diturunkan kepada binatang, serangga, unggas. Quran tidak diturunkan kepada pokok-pokok, ya, pohon-pohon, rumput rampai. Quran diturunkan kepada jin dan manusia. Mukallaf, dipanggil mukallaf. Setiap makhluk yang mukallaf, iaitu jin dan manusia. Jadi apa tujuan Quran diturunkan?
supaya kita baca Quran, kita faham Quran dan kita beramal apa yang kita faham dalam Quran tadi. Itu namanya amal. Wal amal bitanzil. Kita beramal dengan Quran yang telah diturunkan ke atas kita. Jadi nak beramal macam mana? Kena baca. Bila baca kena faham, tadabbur. Bila faham, kita faham, ini ayat mengharamkan dedah aurat. Masya Allah, selama ni dah 20 tahun aku dedah aurat. Dia pun berubah, dia beramal dengan ayat tadi, maka dia pun tutup aurat. Itulah orang bertakwa. Sebab itu sepanjang Ramadan kita tadarus Quran. Bukan sekadar tadarus, ya tuan-tuan, kita faham pula Quran. Sebab orang Arab, ya, zaman Nabi dulu, ya, Nabi tadarus dengan Jibril. Ya, Jibril faham Quran, Nabi faham Quran. Ya, sahabat-sahabat pun tadarus Quran. Sahabat-sahabat faham Quran, ya, sesama mereka. Ulama-ulama salah dulu pun mereka pun faham Quran. Tapi zaman kita, adakah kita tadarus Quran, kita faham tak Quran? Sebab itu kena ada elemen yang kedua, itu tadabbur. Itu memahami isi kandungan Quran, barulah boleh kita beramal dengan Al-Quranul Karim. Sebab ada orang kata, saya tak jumpa Ustaz dalam Quran ayat yang mengharamkan arak. Memang tak ada arak dalam Quran, yang adanya khamar. Khamar itu nama kepada arak dan setiap apa saja yang memabukkan. Saya tak jumpa Ustaz dalam Quran cerita bab haramnya judi. Memang tak ada kataan judi dalam Quran. Tetapi yang adanya kalimah maisir, iaitu disebut maisir itu ialah judi. Apa saja pertaruhan yang berasaskan kepada nasib, ada kalah menang, maka ketika itu dinamakan judi. Kan? Sebab tak faham Quran. Maka kita pun buatlah benda-benda alasan yang merepek dan sebagainya. Tuan-tuan dan mati Allah, orang bertakwa, dia beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maknanya orang bertakwa, dia makin dekat dengan Quran. Dia makin takut pada Allah. Dia makin dekat dengan Quran. Dia rasa nak baca Quran. Dia rasa nak faham Quran. Dia rasa nak beramal dengan Quran. Dan dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itulah orang bertakwa kepada Allah SWT. Tak semestinya orang Islam dia bertakwa kepada Allah. Tapi insya-Allah orang bertakwa tu ialah orang Muslim yang sejati. Okey, yang ketiga kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, warida bil qalil. Takwa tu apa? Takwa yang ketiga maksudnya ialah rida bil qalil, kita reda dengan rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Reda tu apa? Reda itulah kita boleh terima. Kita boleh terima seadanya dengan hati yang berlapang dada, kita boleh terima. Itu reda. Kalau sabar lain tuan-tuan, sabar ni dia menahan. Sampai ada hak dia, mungkin hilang sabar. Tapi orang tak kata hilang reda. Aku jangan sampai aku hilang sabar. Kalau aku hilang sabar, aku rasa tak ada muka kau separuh. Itu namanya dia sabar tu. Tapi jangan sampai dia hilang sabar. Artinya sabar tu ada had. Sabar itu tuan-tuan, dia menahan diri. Itu sabar. Tapi kalau reda ni tuan-tuan, sebulat hatinya telah terima, tak ada masalah. Ya, sabar je lah. Hari ni kita makan nasi berlaukkan ikan kering. Sabar je lah. Itu orang sabar. Tapi kalau orang dah sampai kat reda, alhamdulillah, nasi dengan ikan kering pun sedap juga. Itu orang reda. Yang ni yang paling tinggi tuan-tuan. Makam yang paling tinggi ialah makam reda. Reda dengan pemberian daripada Allah walaupun sedikit. Ini yang sebab kita dah biasa, ia lahir dalam dulang emas, dibertatahkan belian, ya, dilayan dengan manja, barangkali susah, ya. Kita masuk rumah tak ada aircon pun, kita pun geluh gelisah lah. Tak ada aircon, panas. Jadi sebenarnya kipas ada. Kita pun syukur, alhamdulillah, kita redha dengan kipas yang ada. Itu pemberian sedikit daripada Allah SWT. Allah Ta'ala ni dia pun dah bagi banyak kepada kita. Kita cuma tak kira berapa nikmat yang begitu banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuma pada perkiraan kita sedikit apa kita dapat, sebab kita compare dengan orang. Gaji kita, katalah gaji 1,000, compare dengan 10,000, memang sikit. Itu maksudnya, kata Ali bin Abi Talib, kita redha dengan pemberian sedikit yang kita bandingkan dengan orang. Bukan maknanya Tuhan bagi sikit kita, Tuhan bagi banyak. Nikmat mata tuan-tuan, sebiji mata tuan-tuan, dekat negara India tu laku sebiji mata tu. Puluh-puluh ribu orang nak beli mata. Maknanya pada diri kita sudah ada puluh-puluh ribu. 2 biji mata mungkin ratus ribu. Kan? Kita kaya sebenarnya tuan-tuan. Tapi kita tak kira dalam erti kata yang begitu di sisi Allah.
Kita kira di sisi manusia. So kita compare dengan orang lain dapat bonus 1,000, kita dapat bonus 500. 500. Ini bukan orang bertakwa. Orang bertakwa walaupun sikit, subhanallah, ya, dia seronok, dia boleh senyum, dia boleh gembira, dia terima dengan hati yang lapang. Itu orang bertakwa. Adakah benda tersebut sudah ada dalam diri kita? Sikit je, Tuhan bagi sikit, kita sikit je. Apa yang banding orang lain, jangan compare dengan orang lain, ya. Ulama-ulama kata, tuan-tuan, pemberian-pemberian Allah ni jangan compare dengan orang lain. Ada Allah Ta'ala lebihkan daripada kita, dan ada Allah Ta'ala lebihkan orang tersebut kurang dari kita. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itulah kehidupan. Yang lebih, dia akan bantu yang kurang. Itulah cara je hidup ni. Yang kaya bayar zakat, bagi sedekah, bagi infak, bagi wakaf. Untuk siapa? Untuk orang miskin, merasa nikmat-nikmat yang dirasai oleh orang kaya. Allah lebihkan begitu. So kita tidak boleh sama rata antara kita dengan orang. Ada orang telajak kaya, ada orang kaya, ada orang biasa-biasa, ada orang miskin, ada orang fakir. Ikut dia punya kronologi turutan tadi. Maka jangan dibanding-bandingkan, ya. Anak kita katalah college, setakat college, kemudian dia kerja. Anak orang lain masuk universiti, jangan banding-bandingkan begitu. Allah Ta'ala dah sesuatu cantik lah. Anak kita barangkali dia tak mampu pergi jauh, dia sekadar college, alhamdulillah, ya. Yang ni pula sampai universiti, ni pula sampai PhD, tak apa, jangan banding-bandingkan. Pemberian Allah Ta'ala tu berbeza-beza. Tapi walaupun kita ada kekurangan dari sudut yang ni, Allah Ta'ala berikan kelebihan sudut yang lain. Saya kadang-kadang bila saya tengok sukan Paralimpik, contoh kan Paralimpik ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan, ya, kadang-kadang orang kelainan upaya ni lebih baik dari kita lagi. Tuan tarik kod fizikal, tuan tarik faktor fizikal daripada orang kelainan upaya, tapi dia bagi kod lain pula. Sebab itu kita kena sentiasa redha dengan pemberian Allah. Orang yang saya tengok kawan-kawan saya, malah guru-guru saya, malah kalau kita lihat siapa-siapalah yang biasanya, tuan-tuan, yang hafiz Quran ni, ramai orang yang OKU, orang kelainan upaya dari segi penglihatannya. Allah tutup penglihatan ni zahir, tapi Allah buka penglihatan batin. 30 juzuk dalam dada. Saya, tuan, buka penglihatan zahir, tak sampai 30 juzuk, tak sampai 30 juzuk, ada 3 kul. Tuan-tuan macam mana? Sebab itu Tuhan ni, tuan-tuan, dia maha adil, maha bijaksana. Ada orang, kalau kita lihat yang saya suka sebut sukan tadi kan, ada tangan tak ada, kaki tak ada, tapi berenang, subhanallah, dia boleh berenang, boleh masuk sukan dunia, boleh berenang. Saya, tuan-tuan, sampai sekarang tak pandai berenang. Berenang atas simi, atas lantai boleh lah, atas kapet. Tapi itulah Allah Ta'ala lebih kod lain pada seseorang, tapi dia ambil kod lain, dia kurangkan sikit daripada seseorang yang tadi. So kita ni, tuan-tuan, jangan memandang sangat kekurangan kita. Biar kita pandang apa kelebihan kita. Kita nampak Allah Ta'ala tu maha pemberi, Allah Ta'ala tu maha kaya, Allah Ta'ala tu maha adil. Kalau kita asyik nampak kelebihan orang lain, kita nampak kekurangan diri, kita akan cakap diri kita, Allah Ta'ala tu tak adil. Maka kita sudah berdosa dengan Allah SWT. Sebab tu kata Imam Ali bin Abi Talib, takwa, ciri takwa yang ketiga ialah waridha bil qalil. Dia adalah redha, terima sebulat hati apa saja pemberian Allah SWT, walaupun pada perkiraan manusia pemberian tersebut amat kecil, amat sedikit. Kita naik kereta apa? Kereta Viva Azia kecil kan. Jangan compare dengan kereta Bentley. Jangan compare. Sampai bila-bila kita tidak akan bersyukur, tidak akan berterima kasih, kita tidak akan redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, yang keempat, kata Ali bin Abi Talib, ciri-ciri takwa lagi lah wal isti'dad li yaumir rahil. Dia ni sentiasa bersiap siaga, bersiap sedia untuk mati, berpindah ke alam lain. Itu orang bertakwa. Artinya orang bertakwa ini, tuan-tuan, dia sentiasa memikirkan kematian. Orang bertakwa sentiasa memikirkan bekalan-bekalan sebelum dia mati dan apa yang dia nak bawa selepas mati. Orang bertakwa sentiasa memikirkan saat-saat kematian. Entah aku mati pagi ni, entah aku mati malam ni, so aku tidak boleh buat dosa, aku kena perbanyakkan amal ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu perkiraan orang bertakwa. Orang tidak bertakwa, oh aku boleh hidup lama lagi. Baru mau 30 tahun. Tok aku 70 tahun hidup lagi. So aku dah 40 tahun lagi. Sekarang baru 30 tahun. Tok aku 70 tahun. Aku dah 40 tahun. Nah, orang bertakwa sentiasa mikirkan tentang kematian. Artinya bila dah fikir tentang mati, besok akan mati, tidur malam ni belum tentu lagi hidup besok. Lepas tu bila kita nak tidur, kan Nabi ajar apa? Doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Tuan-tuan, kita memang merancang untuk hidup esok. Sebab tu kita kunci jam, kunci alam. Alam kat handphone kita kunci biar bangun ya, nak sembahyang tahajud dan sebagainya. Tapi belum tentu lagi tuan-tuan kita boleh bangun. Berapa ramai orang sudah kembali ke rahmatullah ketika berada di dalam tidur. Sebab besok belum tentu lagi milik kita. Sekarang hari-hari kita. Sekarang hari ni hari kita. Semalam sudah jadi sejarah. Besok lusa itu angan-angan, impian, cita-cita. Yang sekarang ini adalah hari kita, milik kita. So orang bertakwa dia tidak buang masa. Orang bertakwa dia tidak melengah-lengahkan apa saja benda baik nak buat. Hari ni taubat hari ni. Kalau perlu hari ni taubat hari ni. Jangan lengah-lengahkan sebab maut tu datang bila-bila masa. Baghtatan kata Allah Ta'ala, dia datang mengejut. So apa persediaan kita sebelum kita mati? Kalau ada anak, adakah anak kita boleh baca Quran dengan betul? Kalau ada isteri, adakah isteri kita boleh bantu kita? Sembahyang cukup dah, tutup aurat dah isteri kita? Kok isteri kita bawa saham azab dah kita dalam kubur nanti. Sebab kita tak pernah suruh dia tutup aurat. Anak-anak kita bimbang, takut anak-anak kita yang kita didik sampai belasan tahun, umur 20-an, tapi masih tak sembahyang, kita tak marah, kita tak tegur, kita tak ajar, kita tak didik. Adakah anak kita akan jadi saham azab dalam kubur kita nanti atau macam mana? So sekarang orang bertakwa dah fikir dah, macam mana aku nak didik anak aku, macam mana aku nak arah, nak memandu isteri aku, macam mana caranya aku nak susun rumah tangga aku. Sebab aku akan mati. Siapa akan solat jenazah aku? Siapa akan mandikan mayat aku? Siapakah akan kafankan aku? Siapakah akan turun dalam liang lahat untuk menyambut jenazah aku, letakkan di liang lahat? Siapakah yang akan doakan aku selepas mati nanti? Dia akan fikir semua benda tu. So bukan saja dia jadi orang bertakwa, dia akan jadikan isterinya seorang isteri yang bertakwa. Dia akan jadikan anak-anaknya anak-anak yang bertakwa. Sebab tu kita berdoa pas sembahyang kan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah isteri kami, pasangan kami, suami kami dan juga zuriat kami, anak-anak kami, cucu kami, qurrata a'yun, penyejuk mata mandang. Tengok isteri sejuk, mata mandang. Tengok suami sejuk, mata mandang. Tengok anak-anak pula sejuk, mata mandang. Tengok cucu pula sejuk, mata mandang. Ya? Waja'alna lil muttaqina imama. Bukan sekadar kita seronok. Mana sejuk mata mandang tu seronok lah. Seronok, terhibur, ya. Kita ceria, bahagia. Itulah namanya qurrata a'yun. Tapi jangan lupa elemen kedua. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu siapa? Kita, suami, isteri, anak-anak, zuriat, lil muttaqina imama, sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi tak ke mana tuan-tuan, kita ni nak ke mana bawa anak isteri kita? Kita nak bawa anak kita menjadi anak bertakwa, isteri bertakwa, keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT. Masya Allah, hebat. Orang bertakwa ni hebat. Itu saya sebut tuan-tuan, kita kena fikir selepas Ramadan ni, jangan fikir balik kampung pun. Kita fikir, apakah aku dapat selepas Ramadan? Apa aku dapat selepas Ramadan? Ya? Bantuan prihatin tu tak nak tepi dulu. Ya? Kita dapat apa? Takwa. Dapat ke tidak takwa ni? Takwa dapat ke tidak takwa? Subhanallah. Tuan-tuan yang mati Allah, ya. Itu saya katakan kita dah agak terlepas, tertinggal sedikit tentang membicarakan soal takwa. Hari ni dah masuk 18 Syawal, lebih kurang begitu kan, ataupun 16 Syawal, saya ingat 17 ke 18. Tuan-tuan betulkan saya, ya. Dan saya pun lupa hari dah, kerana hari Jumaat tak tahu dah hari Jumaat ke apa ini. Sebab PKP, kemudian PKPB,
kemudian PKP pula. Jadi apa pun tuan-tuan, yang penting ialah kita sentiasa berada di atas landasan yang betul, yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada Nabi SAW, perbetulkan umatnya. Okey, tuan-tuan yang mati Allah, saya pun tak tahu apa tuan-tuan tulis ni. Okey. Semua dah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita tak ada takwa, kita dapat apa? Memang takwa tu penting, sangat penting. Bila kita dapat takwa tu, kita jadi macam mana? Hidup kita jadi macam mana? Tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Hampir pukul 12 tengah hari. Dalam satu ayat Quran, surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ila akhir ayat, sampai ke hujung ayat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan seandainya, sekiranya, jika penduduk sesebuah negeri itu beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Dalam keluarga pun sama juga, ya. Dalam Korea sama juga, dalam komuniti pun sama juga, sahabat masjid pun sama juga. Sekiranya sesebuah organisasi itu orangnya bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, nescaya kami akan bukakan segala keberkatan, pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi untuk mereka. Hebat orang bertakwa ni tuan-tuan. Allah buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi untuk orang bertakwa. Subhanallah tuan-tuan. Barakah hidup ni tuan-tuan. Barakah. Kita hidup ni tuan-tuan, rezeki yang sedikit tapi berkat itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tak berkat. Tengok kadang-kadang saya bila tengok buruh-buruh kasar kan, daripada Indonesia ke Bangladesh ke, ya, yang datang dengan izin lah, datang kerja kat Malaysia, mereka buat bangunan, ya, buat MRT, buat apa lagi, ya, buat jalan raya, turap jalan raya tengah panas berpeluh-peluh, tapi mereka kerja dengan betul, ada SOP dia tuan-tuan, dan mereka dapat gaji tu walaupun sikit tapi berkat. Daripada pendapatan banyak campur dengan rasuah, campur dengan cekik darah, campur dengan menipu, campur dengan apa lagi, banyak rezeki dapat tapi tak berkat, sebab benda-benda haram lebih banyak daripada benda yang halal. Jadi orang yang hebat ni tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, ialah orang yang dibuka pintu keberkatan daripada langit maupun bumi. Dia duduk tengah-tengah, bawah pun berkat, atas pun berkat. Sebab apa? Sebab ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut apa sini? Dalam ayat ini, surah Ar-Ra'd 2 ayat 96, Tuhan nak sebut apa? Nak sebut takwa tu, dia tarik keberkatan turun dari langit. Dia congkeh keluar keberkatan, keluar daripada bumi. Itulah hebatnya takwa. Erti takwa ni tuan-tuan, dia kunci segala keberkatan. Tengok. Waktu orang takwa ni tuan-tuan, orang bertakwa ni, kalau kita lihat, dia hidup dia sangat berhati-hati. Hidup orang bertakwa sangat berhati-hati. Hati-hati dalam kehidupan agar jangan sampai terkeluar daripada peraturan Allah. Kena ingat, kita akan musnah, kita akan rosak sekiranya kita keluar dari peraturan Allah. Seperti mana ikan, dia keluar dari akuarium, dia lompat keluar dari air, jatuh atas meja, jatuh atas lantai, dia akan rosak, dia akan binasa. Peraturannya begitu tuan-tuan, peraturannya. Maka begitu juga kita. Bila kita keluar daripada peraturan Allah, kita akan binasa, kita akan musnah, kita akan rosak, kita akan sesat. Orang bertakwa, dia sangat berhati-hati agar kehidupannya jangan sampai terbabas, menyeleweng, tersimpang daripada landasan yang sebenarnya. Kena jaga sekarang lah, kena jaga. Sebab itu PKP tahun ni tuan-tuan, subhanallah. Saya ingatlah sepanjang PKP 18 Mac tu, sampailah sekarang ni tuan-tuan, saya ingat orang sangat jaga sembahyang. Ya, apa tidaknya semua duduk kat rumah kan. Duduk kat rumah awal waktu, confirm. Yang kedua, berjemaah, confirm dengan anak beranak, apa lagi tuan-tuan. Kalau Tuhan bagi sebulan Ramadan duduk kat rumah, tapi sembahyang pun lewat juga, saya tak tahulah tuan-tuan. Dan tidak boleh berjemaah juga, saya tak tahulah. Padahal kita tak buat apa kerja pun, dan semua ada di rumah kita. Isteri ada, suami ada, anak-anak.
tapi tidak boleh solat berjemaah. Tuhan nak uji kita. Tuhan bagi penyakit, Tuhan bagi virus, Tuhan nak uji. Mu duduk kat rumah, mu boleh buat apa? Tuhan tanya kita. Boleh buat apa? Baca Quran tak? Tak ada PKP, tak boleh baca Quran. PKP pun tak boleh baca Quran juga. Allah, sedih. Sangat sedih. Maka dia makin jauh daripada Allah SWT. So, hidup kita mesti sangat berhati-hati. Jangan sampai kita terbabas. Sebab itu, satu hari, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia jumpa Ubay bin Ka'ab. Dua-dua sahabat yang hebat ni. Ubay bin Ka'ab pernah dilantik oleh Sayyidina Umar sepanjang Ramadan menjadi imam tarawih. Sebab bacaannya sedap. Jadi Umar bin Al-Khattab ni Amirul Mukminin, ya. Dua-dua hebat. Jadi satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia jumpa Ubay bin Ka'ab. Dengan penuh tawaduk, penuh rendah diri, dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah itu takwa?" Dia tanya Ubay bin Ka'ab. Umar tanya Ubay bin Ka'ab, "Apakah itu takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab ni dia tahu Umar ni orang cerdik juga, orang bijak. Maka Ubay tanya, pernah tak kamu lalu ikut sebatan jalan yang penuh dengan duri? Tengok Ubay bin Ka'ab, dia buat kiasan kepada Umar bin Al-Khattab. Sebelum dia jawab ni, dia tanya kepada Umar, pernah tak tuan hamba lalu ikut sebatan jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar pun kata apa? Pernah. Ya, pernah. Ada duri, macam-macam lah benda-benda yang boleh menyakiti kita, kaki kita. Duri ke, kaca ke, paku ke, skru ke, batu-batu yang tak sesuai dengan kaki kita ke. Pernah tak? Pernah, kata Umar. Ya, pernah. Lalu Ubay bin Ka'ab tanya kepada Umar bin Al-Khattab, bagaimana kamu berjalan ketika itu? Bagaimana kamu berjalan ketika itu, wahai Umar? Lalu Ubay tanya kan, persoalan tadi tu bagus juga. Pernah tak kamu lalu ikut sebatan jalan yang penuh dengan duri? Pernah, kata Umar. Lalu bagaimana kamu berjalan? Maka kata Umar bin Al-Khattab, saya berjalan sangat berhati-hati dan saya akan mengelak jangan sampai terpijak duri, terpijak itu, terpijak ini. Sangat berhati-hati dan mengelak jangan sampai terpijak duri, terpijak itu, terpijak ini. Tuan bayangkan, apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah takwa. Itulah takwa. Sebab itu kehidupan kita ni, tuan-tuan, atas dunia ni, Tuhan bagi cobaan, Tuhan bagi cabaran, Tuhan bagi halangan, Tuhan bagi apa lagi? Mihnah, tribulasi pada kita, ujian-ujiannya yang besar, yang petik, yang getir, yang pahit. Tuhan bagi sepanjang kita berjalan ni, berjalan Allah Ta'ala ni. Dan bukan sekadar itu, bukan sekadar ujian, Tuhan bentangkan dunia pula. Tuhan bentangkan dunia kepada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, ya, nak pergi ke masjid lah, nak pergi masjid, dia tengok, wah, ada lori durian lah pula. Nak mana ni? Masjid, lori durian pula. Dia boleh melencong sampai ke lori durian. Tengok, Tuhan nak uji kita. Ni contoh. Walaupun sekarang orang kata nak pergi masjid tak boleh kan. Ni contoh saja. Elok-elok lagi sembahyang dah masjid kan, dia melencong ni pula nampak lori durian, lori cepedak, ya, nampak apa lagi? Wih, baju murah, tudung murmur. Sekarang ni murmur, ya. Murmur tu murah-murah lah. Wih, ada jual apa ni? Apa balik ah? Wih. Jadi sekarang Tuhan nak uji kita, Tuhan bentangkan dunia depan kita. Bukan saya sebut tuan-tuan bukan apa, ya. Inilah orang tak nampak, orang nampak apa salahnya. Dah, mu nak pergi mana tadi kan? Masjid kan? Nak pergi nak pergi kelas mengaji Quran, nak pergi tadarus contohlah. Tapi kenapa melencong sini? Yang kita nampak tu Tuhan uji kita. Subhanallah. Yang Tuhan uji, ya. Satu, ujian dunia, Tuhan bentangkan dunia kepada kita. Yang kedua ialah tuan-tuan, kita nak pergi ke menuju Allah Ta'ala ni, satu jalan ihdinas siratal mustaqim ni, ada pula syaitan memanggil kita, membisik kita, mengganggu kita, meracau kita, mengusik kita. Syaitan dia datang, ya. Dia bisik kat telinga kita. Kita nak bangun sembahyang pun, daripada tidur pagi tadi pun syaitan kacau. Awal lagi tidurlah, belum lagi subuh, tidurlah. Kita kunci jam pukul 5, tidurlah. Kita pun tengok alam bunyi pukul 5, kita nak qiyamul lail, nak tahajud kan,
Bunyi jam kelima, Allah awal lagi, tidurlah. Dia bisik tidurlah. Awal lagi, ya. Subuh habis apa? Dekat pukul 7 habis subuh, sempat lagi sampai subuh, tidurlah. Kita pun tekan off alarm tadi. Sedar-sedar tuan-tuan, habis subuh. Setan, memang kerja dia. Kerja setan, jangan salahkan setan. Kerja setan ganggu kita. Sebab tu kita tak boleh buat apa dengan setan. Tuhan kata apa? Nabi kata apa? Tuan-tuan, buka Quran, buka hadis. Dia tak suruh bakar, dia tak suruh kita bakar setan. Tapi bila mana kita berjalan di jalan nak menuju Allah Ta'ala ni, walaupun kita baca Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, sunat tu. Walaupun nak baca Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ya ke? Kena baca, boleh baca Quran, baca A'udzubillah? Ya. Berapa ramai tuan-tuan orang baca Quran 5 minit ngantuk. Ngantuk lah. Kalau mengumpat, yang mengantuk segar mata. Yang tidur boleh bangun. Apa dia tadi? Ni kalau baca Quran, ya. Kenapa setan akan kacau? Dia ganggu kita nak baca Quran, dia kacau. Sembahyang Zuhur 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Sebab sembahyang tadi dia pergi ke Korea, dia pergi ke Jepun, balik kampung sekejap, ya, makan durian, pergi Lemang pula, ya, kemudian makan nasi impit dengan kuah kacang, lepas tu pergi ke Amerika pula, ya, tengok rusuhan di sana, lepas tu pergi masjid kejap, lepas tu 6 rakaat sembahyang. Subhanallah. Memang kerja dia kacau kita, tuan-tuan. So, apa nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sembahyang. Sunat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sunat baca ayat tadi dan sunat baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis sebelum sembahyang. Sebab memang sah-sah dia akan kacau kita. Dia akan kacau kita. Kadang-kadang datang, tuan-tuan, kita tak fikir masa kita duduk macam ni kan. Kita duduk macam ni kan, mana fikir benda artis ke tak fikir. Tapi bila sembahyang je, Allahu Akbar, masuk. Cerita pak anak kita, cerita pak bini kita, jiran sebelah, tak ajak raya tahun ni, ya. Mentang-mentang dia beli kereta baru kita. Sembahyang tu. Tengok dia belok kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan mati Allah. Sebab itu hidup kita kena sentiasa berhati-hati. Ada duri bernama syaitan, ada duri bernama habuan dunia, dibentangkan dunia kepada kita, ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga lah nafsu kita yang sentiasa mendorong kita ke arah keburukan dan kejahatan. Nafsu amarah bisu, nafsu yang sentiasa mendorong kita, mengajak kita bisu ke arah kejahatan. Ini kita bimbang ni, tuan-tuan. Nama Allah. Setan, orang kata Ramadan setan dah diikat. Kenapa masih berlaku kejahatan? Sebab nafsu tak dididik. Maka nafsu yang mendorong kita buat jahat. Nafsu tu sama game pula dengan syaitan. Jadi benda-benda ni lah, tuan-tuan, yang menyebabkan ulama kata kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita agar jangan sampai terkeluar daripada peraturan Allah. Sebab hidup kita sentiasa penuh dengan ranjau dan duri dengan onak-onak. Okey. Nombor 2, tuan-tuan Allah. Orang bertakwa ni, tuan-tuan, dia susun kerja dia ikut kesukaan Allah. Bukan ikut suka dia. Orang bertakwa, dia susun kerja dia ikut kesukaan Allah. Okey. Aku nak bangun apa? Aku nak bangun tahajud dulu. Pukul 5 nak bangun. Yes. Sebab apa? Sebab Tuhan suka kepada orang-orang yang bangun tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah sebagai amalan tambahan kepada kamu. Jadi Tuhan kata tahajudlah. Itu Tuhan suka. Sebab tu Tuhan suruh. Kita pun susun jadual hidup kita ikut kesukaan Allah. Pukul 5 kita bangun sebab nak bersihkan diri, nak mandi biar segar badan. Kemudian kita nak beribadah dalam keadaan kita seronok, ceria, tidak ada gangguan. Pukul 5 pagi orang tak bangun. Tidak ada kedengaran bunyi-bunyi yang mengganggu kita. So kita boleh khusyuk, kita boleh fokus. Ya. Lepas tu kita nak buat apa? Takkan bangun saja, sembahyang sunat tahajud. Lepas tu sembahyang tahajud 2 rakaat. Takkan 2 rakaat. Tak apa, terpulang 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat, terpulang lah. Buat 2 kan. Kemudian kita ikut macam yang Nabi buat. Nabi buat macam mana? Nabi dia memanjangkan baca surah. Tahajud, panjangkan baca surah.
Sebab tu disebut Nabi bertahajud, Nabi berqiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki dia. Kenapa bengkak kaki? Kata ulama, sebab Nabi lama berdiri. Kenapa lama berdiri? Sebab Nabi baca surahnya panjang. Bukan Fatihah tu panjang, surahnya panjang. Sekali berdiri tuan-tuan, sekali berdiri, rakaat pertama surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dengar pun terkejut dah. Ish, biar betul Ustaz, rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. So kita tuan-tuan nak kita buatlah, tak mampu surah Al-Baqarah, ambil surah lain yang agak panjang sikit. Sebab kita bukan jadi imam siapa-siapa pun. Kita sembahyang tahajud seorang-seorang. Jadi sebaik-baiknya baca surah yang panjang, berdiri panjang. Maka setengah ulama kata bila kita sembahyang lebih baik berdiri panjang daripada sujud lama. Lebih baik. Ada setengah ulama kata lebih baik sujud lama lah. Tapi yang ni kata berdasarkan hadis Nabi yang ni, Nabi baca surah panjang, maka afdalnya dalam sembahyang kita berdiri lama, baca surah yang panjang berbanding dengan sujud lama. Jadi itu kesukaan yang Nabi, juga kesukaan Allah SWT. Habis sembahyang nak buat apa? Tuan kata dah 1/3 malam terakhir, siapa-siapa nak doa, doalah. Aku nak kabulkan doanya. So doa kepada Allah Ta'ala. Terpulanglah doa apa pun tuan-tuan. Doa biar penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesungguhan. Ya Allah, ya Tuhanku, bahasa Melayu pun tak apa. Lepas tu apa lagi? Istighfar. Tuan kata apa, siapa nak istighfar sekarang, aku nak ampunkan dosa dia. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Atas segala dosa kita yang lampau, yang memang banyak. Saya banyak dosa juga tuan-tuan. Kadang-kadang puasa, ustaz puasa apa ni? Abi dah puasa nak? Abi dah puasa nak. Ni puasa apa? Puasa ganti. Kok masa muda-muda dulu, ya. Kita bila sebut muda ni banyak jahiliah lah. Bila sebut muda kan, orang kata masa jahiliah, kata saya ni masa muda-muda dulu ustaz. Maknanya zaman jahiliah tu. Masa muda-muda dulu kan, ya. Belaga ayam, curi rambutan, ya, lastik burung. Walhad dah balik kan. Kalau dah balik dia kena dosa. Itu kena istighfar lah. Kadang kita puasa yang ada mengumpat orang. Ya Allah, rasa macam tak best puasa. Rasa kena ganti balik lah yang tu. Ganti ya, terpulang lah. Nak puasa sunat pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, bila nak qada semayang, rasa nak qada semayang, dulu semayang main semayang je, mana cepat patut ayam je. Sekarang baru tahu, ya Allah, semayang kena gini, ada tamak ninah, wajib ada rukun tamak ninah tu, aku tak ada dulu. Jadi kita rasa nak qada balik, sebab kita rasa tak betul semayang kita dulu, qada lah. Kita betulkan balik diri kita. Manakala kita istighfar, ingat balik istighfar kita tengah tahajud tu tuan-tuan, waktu qiyamul lail ni, kita bayangkan balik, ya, apa dosa aku pernah buat dulu. Barulah kita bersungguh istighfar. Ada orang dia tak istighfar. Aku ni istighfar buat apa? Tak ada dosa. Tapi orang yang bertakwa, orang yang hebat tuan-tuan, dia susun hidupnya ikut kesukaan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Antara golongan manusia yang Allah Ta'ala suka puji ialah wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari yastaghfirun. Mereka ni waktu sahur, itu waktu qiyamul lail tadi tu, tahajud 1/3 malam terakhir, yastaghfirun. Mereka minta istighfar, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala suka golongan macam ni. Jadi kita istighfar. Nabi sendiri pun tuan-tuan, walaupun maksum, Nabi tetap istighfar kepada Allah Ta'ala satu hari tidak kurang 100 kali dalam sebuah hadis. Sebab Tuhan suka orang istighfar. So kita susun jadual kita ikut kesukaan Allah. Lepas tu habis semayang, masuk waktu subuh, tuan-tuan, lepas kita doa, lepas kita istighfar, masuk waktu subuh, Tuhan suka apa? Semayang sunat 2 rakaat qabliyah subuh. Nabi sebut kan, siapa semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, dia telah mendapat benda yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaya sungguh. Cuma kita tak nampak kita jadi orang kaya pada pagi ini sebab kita dah semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Lepas tu semayang subuh berjemaah dengan anak isteri. Kalau tak dapat ke masjid, semayang, mereka pun ikut kat belakang. Disukai oleh Allah Ta'ala sebab berjemaah. Habis semayang buat apa? Istighfar, wirid,
berzikir, lepas tu berdoa, ikut kesukaan Allah. Ikut suka kita, lepas sembahyang nak ping ambil bantal, ambil selimut, tarik, tidur balik. Itu kesukaan kita. Kesukaan Allah, lepas habis sembahyang buat apa? Istighfar, sebab Nabi dah susun dah. Siapa-siapa istighfar lepas sembahyang 3 kali gini. Siapa-siapa baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali lepas subuh ataupun lepas maghrib gini fadilatnya. Allahumma ajirni minan nar, siapa-siapa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh lepas maghrib gini dia punya ganjarannya. Sahabat baca ayat kursi lepas solat fardhu waktu begini ganjarannya. Siapa bertasbih, berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir 3 kali lepas sembahyang gini kelebihannya. Jadi itu kesukaan Nabi dan juga kesukaan Allah SWT. Kita pun susun jadual kita. Nabi beribadah sehinggalah naik matahari, tuan-tuan. Artinya cerah, kan? Maka kita gitu juga. Banyak berzikir kita boleh buat, ya. Mula dengan istighfar 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Kemudian tutup dengan selawat kata Nabi 100 kali. Subhanallah. Buatlah lepas subuh, buat lepas asar ataupun lepas maghrib. Kata apa, menyambut siang dengan menyambut malam. Buatlah. Itu kesukaan Allah sebab berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Zikir-zikir saya sebutkan di tuan-tuan, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi, kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tutup dengan selawat Nabi 1 kali. Itu semua ada hadis-hadis sahih menceritakan zikir-zikir Nabi suruh baca. Matahari dah cerah, kita pun buat kerja kita. Buat kerja dengan amanah, dengan ikhlas. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sangat suka kerja. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka seseorang melakukan kerja, dia melakukan kerja dengan penuh itqan. Masya Allah, ya. Terima kasih semua yang menonton FB Live kita pada hari ini. Buat kerja, tak tipu orang, tak putar alam, kita tak ambil rasuah, apa lagi, kita tak tuang masa, kita kerja betul-betul. Tuhan suka. Walaupun orang tak suka, tak apa, janji Allah Ta'ala suka. Ini bukan dunia dia, dunia kita, iaitu dunia Allah. Allah jadikan dunia, Tuhan yang jadikan muka bumi ni. Bukan muka bumi orang yang tak suka kita. Bukan dia bagi pahala, kita buat kerja betul-betul, Tuhan bagi pahala. So, kata ulama, kita susun hidup kita, kerja kita ikut kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk-sibuk kerja, tuan-tuan, lepas tu datang azan zuhur. Dah masuk waktu zuhur dah. Tuan-tuan, kita bergegas ambil air sembahyang untuk sembahyang zuhur awal waktu, sebab itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mati Allah, ya. Okey. Masa lagi tuan-tuan lebih kurang 10 minit ataupun 11 minit lagi, tuan-tuan, ya. Orang yang bertakwa, dia juga niatnya sentiasa betul. Niat sentiasa betul. Sebab hidup kita nak berkat, kan? Jadi kalau berkat, Tuhan turunkan keberkatan. Orang berkat ni, tuan-tuan, hidupnya sentiasa betul niatnya. So kita kena perbetulkan niat kita. Nak betul niat, kena perbetulkan niat. Kadang-kadang datang mula-mula tu nak bagi sedekah ni, nak bagi sedekah, bagi sedekah depan orang lagi bagus, biar orang nampaklah aku ni dermawan sikit. Perbetulkan tu niat. Memang salah tu niat, riak. Terus kita perbetulkan niat kita balik, Astaghfirullahalazim. Dan kita betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Kita buat apa? Kita buat secara rahsia, ataupun kita hilangkan niat riak tadi. Nak mendapatkan pujian orang, sanjungan orang, pujaan orang bahawa kita ni dermawan, orang kaya yang tidak bakhil. Buang. Kita betulkan niat. Niat kena betul. Kalau tak betul, perbetulkan niat. Subhanallah. Kerja kita bagus.
bahawa sentiasa mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab itu ciri-ciri orang bertakwa. Yang keempat, tolong jaga hak Allah. Hak Allah tu apa, tuan-tuan? Yang Nabi dah ajar kita, Nabi dah buat. Sembahyang tu utamanya hak Allah. Sembahyang ni bukan sekadar sembahyang. Dah sembahyang dah. Tapi jagalah rukunnya, jagalah wajibnya, jagalah sunat-sunatnya, jagalah adabnya. Sembahyang boleh sembahyang, semua boleh sembahyang. Allahu Akbar. Kain pelekat selai je dia kat batang dia, dekat batu tubuh dia. Selai kain pelekat je. Sah, Ustaz, sah. Tapi adabnya macam mana adab? Jumpa bos pun tuan-tuan, jumpa pak mentua pun subhanallah, butang kat leher. Tuan-tuan, semua minyak wangi. Tapi dengan Allah, kain pelekat saja melekat kat badan kita. Subhanallah, adabnya, adab. Yang kira sah, kira adab. Aku nak berdepan dengan raja, segala raja ni takkan kain pelekat selai. Kita pergi istana pun tuan-tuan, subhanallah. Kau bayangkan kalau pergi istana pakai kain pelekat selai, orang hambat, guard tu hambat tu, orang gila mana masuk ni. Jadi kita ada adab. Walaupun rukun cantik dah, wajib cantik, tapi jagalah adab, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang semua boleh sembahyang. Ya. Jadi tuan-tuan, jaga hak Allah. Okey. Seperti solat, ya. Seperti istighfar. Kita kena istighfar kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian apa lagi? Dan yang lain-lain, zikir, ingat pada Allah Ta'ala. Kalau kita buat salah, astagfirullah, ya. Okey. Kemudian yang kelima ialah tuan-tuan, buat kerja dengan amanah. Satu lagi tuan-tuan, sebelum saya berakhir, ada lebih kurang 7-8 minit lagi. Sebab bateri saya pun dah low dah. Bateri handphone ni. Handphone saya banyak makan bateri. Tapi tak apalah, nanti kita tukar bateri baru ni. Dia sejam je. Dalam Quran, tuan-tuan, dalam surah Ali Imran, ayat 133, 134, 135, 136, contohlah. Tuan kata apa? Dalam Quran, Tuhan kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari keampunan Tuhan kamu dan syurganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang bertakwa. Hebat orang bertakwa kan? Syurga tu seluas langit disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada soalan ke? Benarkah setiap perbuatan kita yang kita nak dapat pahala kerana Allah, kita perlu niat dulu? Ya. Beginilah, ya. Sebaik-baiknya ada niat, ya. Sebab bila kita niat, kita tidak terbuat benda baik tu, sudah dapat satu pahala dah. Kalau kita niat, kita tidak terbuat, Allah, tak dapatlah pula ini, nak pergi rumah anak yatim, nak bagi bantuan, kita post minggu depan lah. Dan niat dapat dah pahala satu. Sebaik-baiknya kita niat dululah, ya. Kita niat dulu, ya. Saya tengok apa soalan dia. Saja aku berbuat ini kerana Allah, kalau tak niat tak dikira pahala. Dia gini, niat ni dia bukan sahaja aku, apa saja terlintas di hati kita. Kita memang kita nak buat sesuatu mesti ada niat dulu kan. Nak pergi pasar hari ni, itu niat dah tu. Cuma dia lafaz kat mulut nak pergi pasar, tapi apa yang kita lafaz tu datang daripada hati kita. Nak pergi pasar hari ni, esok nak pergi pasar. Lepas tu ada ulama-ulama, ya, para sarjana kita menyatakan bahawa ada orang dia tak niat berpuasa pada malam hari, nak puasa, tapi sahur dia bangun. Sahur dia bangun. Jadi sahur itu menandakan bahawa dia nak bangun, dia nak puasa esok hari. Maka ulama menyatakan bahawa orang yang walaupun dia tak pasang niat, sahaja aku puasa esok hari fardu bulan Ramadan tu, tapi dia bangun sahur, ulama kata sudah dikira dia berniat untuk puasa esok hari. Jadi kalau ada niat tu, pasang niat tu lagi bagus, ya. Tapi kalau kita tak pasang niat, tapi kita buat satu benda baik, sudah dikira dapat pahala, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan dapat lihat juga amalan tersebut. Artinya diterima oleh Allah SWT, ya. Walaupun dia tak pasang niat macam bayar zakat, kena puasa, kena sembahyang nawaitu sama radin, ke nawai usolli ke, tapi sudah dikira niat. Sebab niat itu tidak tertentu pada nawaitu ataupun usolli saja, tapi apa saja kita terlintas yang hati kita nak buat baik, maka sudah dikira niat. Wallahu a'lam bissawab, ya.
Tuhan kata apa? Syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa cirinya kata Allah ialah orang yang menginfakkan hartanya sama ada pada waktu dia senang ataupun pada waktu dia susah. Jelas dalam Quran surah Ali Imran ya. Orang bertakwa apa cirinya? Dia suka belanja, dia suka infak, dia suka memberi apa yang dia ada kepada orang lain. Ini ciri bertakwa. Orang bakhil dia bukan orang bertakwa. Orang kedekut bintai hidung masin, jauh sekali daripada orang bertakwa. Tak jadi orang bertakwa. Orang bertakwa dia suka memberi. Tuhan kata apa? Fisara, waktu dia senang, wadara, ataupun waktu dia susah. Senang dia bagi. Dia pun ambil lah 1,000 ke 100 ke ambil. Saya bagi. Wadara, waktu dia susah dia bagi juga. Mungkin RM1 ataupun bagi RM2 ataupun paling banyak RM50. Sebab waktu dia ketika dia sedang tenat, dia tengah susah, poket pun kering, PKP kan. Jadi tuan-tuan, ini ciri orang bertakwa ya. Yang pertama. Yang kedua ialah wal qaziminal ghaiz. Orang bertakwa dia suka menahan marah dia. Artinya dia bukan layan marah dia tak layan marah dia tahan marah. Sabar. Tumbuklah, sabar. Kita boleh tumbuk dia, tak apa, sabar. Mai tunggu. Jangan angkat tangan kita dia tak lah. Tunggu. Kita tarik tangan kita, tak apa. Sabar. Astagfirullahalazim, sabar. Allah Taala puji, inilah orang bertakwa. Wal qaziminal ghaiz, dia menahan amarah dia, sifat marahnya. Jangan sampai dia tumbuk orang, dia terajang orang, dia pukul orang, dia sabar, tak apa. Kalau boleh bawa kes, bincang. Kalau boleh bawa kes ni ke mahkamah. Kalau boleh bawa kes ni ke balai polis, bawa balai polis. Jangan tibai dulu, marah tunggu dah. Tibai separuh mati, separuh lunyai tuan-tuan, bawa pergi ke balai polis. Sabar. Bukan hak kita nak tibai orang. Masya Allah ya. Ada soalan lagi ya. Kalau kerja, bos bayar gaji lambat, kira gaji pun kurang, kita pun tak jadi kerja, tak semangat. Tapi dah niat masa nak kerja kerana Allah, ada pahala tak? Ada ya. Kurang semangat tu kena motivate balik lah. Memang manusia kena lemah semangat bila ada ujian yang buruk, kematian ya, ekonomi merodoh, semua lemah semangat. Sekarang ramai orang kena buang kerja ya, yang terutamanya syarikat penerbangan katalah, bukan kata gembira ke, kena buang kerja, dah lemah semangat. Memang itu perangai manusia, kena lemah semangat. Ada sifat apa ni, ada sikit putus asa, frust, kecewa dan sebagainya, maka dia kena sentiasa cari motivasi. Lepas tu kena berguru, carilah orang yang boleh bagi semangat kepada dia, ceritakan masalah kita kepada orang yang boleh bantu kita. Jangan duduk diam-diam seorang-seorang. Nanti semangat tadi lemah semangat, makin menjadi besar, dia meletup, akhirnya kita jadi orang yang sangat kecewa dalam hidup kita. So kena jumpa orang yang boleh bagi motivasi kepada kita. InsyaAllah dia akan bagi semangat kepada kita. Kita dengar dia bagi motivasi tu, kita rasa tenang. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, rupanya ada hikmah ya, ada apa yang aku tak tahu tapi aku dapat kod ni, kau tarik kod ni, aku dapat kod tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, lemah semangat, kurang semangat itu biasa dalam hidup kita. Cuma jangan dilayan dia sangat sampai kita kecundang ya. Wallahu a'lam bissawab. So yang nombor 2 kata Quran dalam surah Al-Imran, kita tahan sifat marah kita ya. 2 minit lagi. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia? Wal afina 'anin nas. Orang yang takwa itu ialah orang yang sentiasa beri kemaafan kepada orang lain. Iaitu orang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang bertakwa, dia beza dengan orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa ni tuan-tuan, dia tak tunggu, dia tunggu orang datang. Tapi orang bertakwa, dia tak tunggu orang datang. Orang tu tak datang minta maaf, aku dah maaf lama dah kau. Sebelum kau datang minta maaf, aku dah maaf lama dah kau. Tahun lepas kita maaf dah. Hari berlaku kejadian tu aku dah maaf kau dah. Aku dah maaf dah. Itu orang bertakwa, dia tak simpan lama. Sebab bila simpan lama, dia stres, dia tension, dia nak marah apa lagi kan. Tengok dalam muka tu nak marah. Sebab cerita tu dah lama dah, setahun lepas, tapi dia tak maafkan. So dia yang stres, dia kena darah tinggi. So orang bertakwa ialah orang yang hebat, sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tuan-tuan berkata Allah ya, dah pukul 12.29. Jadi terima kasihlah ya, sebab kita memikirkan takwa pada pagi ini ya.
Jangan fikir dunia sangat, fikir tentang takwa apa aku dapat selepas aku puasa sebulan Ramadan. Terima kasih pihak sahabat masjid Al-Mu'minun. Terima kasih kepada semua AJK, semua muslimat yang bertungkus lumus untuk menyempurnakan program majlis ilmu kita pada pagi ini. Terima kasih yang menonton. Jazakumullah khairan katsira. Minta maaf atas segala silap, tersasul bahasa, tersilap bicara saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita saling memaafkan antara satu sama lain. Kita akan jumpa sama-sama di Jannah Firdaus nanti, InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.